Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Berkaitan dengan isu skandal rasuah di Sabah yang sebelum ini melibatkan nama Ketua Menteri Sabah, melibatkan beberapa adun GRS. Ada yang kata perkara ini akan membawa kepada satu kesan yang sangat buruk terhadap pimpinan Haji Jinor, terhadap gabungan JRS untuk mendepani pilihan raya negeri Sabah ke-17 pada tahun ini. Dan pada akhirnya, setelah SPRM ada membuat kenyataan berkaitan dengan siasatan ini, ada keputusan terbaru SPRM yang menyatakan Haji J tidak terbabit. Akhirnya, tanpa segan, tanpa silu ataupun rasa tak tahan lagi, Presiden Warisan Shafie Apdal dalam satu kenyataan berkaitan dengan skandal Sabah, azam bersihkan Haji J belum memadai. Walaupun Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki sudah membersihkan nama Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor, daripada sebarang salah laku, skandal rasuah melibatkan lesen perlombongan, namun Presiden Warisan Shafie Apdal berpandangan ia belum memadai. Shafie menegaskan kenyataan Azam sahaja tidak memadai untuk menutup persoalan yang timbul daripada isu berprofil tinggi itu. Kalau itu yang Azam katakan, tetapi kita sudah tahu keadaan-keadaan yang akan berbangkit. Kalau ekornya ada, kepalanya juga mesti ada. Kiasnya seperti dilaporkan media tempatan. Katanya, meskipun seseorang yang meluluskan sesuatu projek tidak semestinya bersalah, namun semua aspek berkaitan, termasuk dokumen dan aliran uang, wajar disiasat secara mendalam. Perkara ini harus diperincikan secara menyeluruh dari segi dokumentasi, aliran keuangan transaksi. Penting untuk kita lihat keadaan mana yang boleh kita katakan bahawa ada penyelewengan, kata Shafie, yang juga adun senalang. Desta melaporkan kenyataan Azam yang menafikan penglibatan Haji J dalam kes berkenaan. Jangan risau, Haji J tidak terlibat dalam kes ini, katanya seperti dipetik media tempatan. Rakaman kenyataan itu yang diperoleh Malaysia Kini turut menunjukkan Azam menegaskan Haji J tidak terbabit dalam sebarang video berkaitan skandal tersebut. Kenyataan itu merujuk kepada video-video yang dirakam oleh seorang pendeda maklumat yang juga merupakan pemberi rasuah dalam kes itu. Azam turut memaklumkan Haji J telah dipanggil sekurang-kurangnya 2 kali untuk memberi keterangan dan memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa. Dengan ini, Azam Baki mengesahkan Haji J tidak terlibat. Kalau kata Haji J ditangkap, susah jugalah nak cakap begitu. Akhirnya, Azam Baki mengesahkan Haji J memang tidak terlibat dalam kes ini. Apapun, kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Adakah dengan gesaan ataupun kenyataan daripada Shafie Apdal ini menunjukkan bahawa beliau pun layak untuk menjadi Ketua Menteri Sabah selepas PRN 17 Negeri Sabah? Apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung, admin ucapkan. Antara yang menjadi tumpuan rakyat Malaysia, sudah pasti bagi pilihan raya yang akan datang. Antaranya PRN Sabah dan terdekat adalah pilihan raya kecil, Dun Air Kuning. Ini menjadi salah satu cara bagi mana-mana jentera parti yang menang untuk menunjukkan bahawa pertama, sekiranya calon kerajaan menang, menunjukkan bahawa mereka relevan dan tetap kukuh dan mereka masih dan terima lebih banyak penyokong hari demi hari.
Manakala di bahagian Perikatan Nasional ataupun pembangkang yang menghantar calon, sekiranya mereka menang, sudah pasti mereka ingin menunjukkan, menghantar message kepada seluruh Malaysia bahwa mereka masih relevan. Nah, pada akhirnya, satu keputusan buruk untuk calon PN dan seluruh Perikatan Nasional. Nah, ini hanyalah satu kenyataan ataupun satu pandangan daripada penganalisis. BN punya kelebihan, kekalkan kerusi air kuning. Usai proses penamaan calon PRK DUN Air Kuning, calon yang diumumkan bertanding tidak membuang masa untuk terus mendekati pengundi di kawasan itu. Berdasarkan jadual pergerakan yang dikongsikan kepada media, calon BN Dr. Muhammad Yusri Bakir 54 dan calon PN Abdul Muhaimin Malik 44 mempunyai program padat bertemu jentera dan pengundi sebelum menutup kempen hari pertama kira-kira 11 malam. Calon Parti Sosialis Malaysia PSM Bawani KS 40 turut mengadakan program tinjauan mesra dan berkempen secara maya dari 7 hingga 9 malam. Penganalisis politik Siti Nuranizaha Fiza Boyman berkata, ketiga-tiga calon mempunyai kelebihan masing-masing. Namun BN dilihat sebagai pilihan untuk mengekalkan kubu kuat parti itu. Dalam kenyataan yang lain, mungkin ini menjadi satu lagi kekalahan. Mungkin menjadi salah satu punca yang boleh membuat kekalahan ataupun PN terpelanting lagi. Calon PN enggan ulas dakwaan tipu tauliah mengajar agama. Sebelum ini pun saya telah terima komen bahwa mereka setuju sekiranya calon PN tarik diri. Tapi bagi saya, jangan tarik dirilah. Berjuang dulu, nanti baru tahu menang ataupun terpelanting. Tapi dalam satu artikel ini berkata, pelantikan Abdul Muhaimin sebagai calon PN untuk DUN Air Kuning menimbulkan tanda tanya ramai bagaimana beliau boleh memiliki tauliah mengajar di Perak. Perak telah menetapkan syarat bahawa pemegang tauliah mengajar agama di negeri itu mestilah tidak terlibat dengan mana-mana parti politik. Jadi kalau saya fikir secara rasional, kalau mana-mana pemegang tauliah mengajar agama di negeri itu tidak boleh terlibat dengan mana-mana parti politik, adakah sama ada beliau melepaskan tauliah itu ataupun kedua beliau melepaskan jawatan di dalam PN ataupun tarik diri untuk PRK DUN Air Kuning. Nah, ini menjadi pertanyaan paling utama. Dalam pada itu, Abdul Muhaimin merupakan pengurus CPN di Tapa. Sebuah akaun TikTok mendakwa calon PN menipu Jabatan Agama Islam Perak bagi memperoleh lesen guru tauliah. Ketika ditanya, Abdul Muhaimin enggan mengulas dakwaan tersebut menerusi artikel Harapan Daily. Yang di Pertua PAS kawasan Tapah itu hanya menjawab dengan ringkas bahwa isu berkenaan sudah dijelaskan. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda?